Okay, hi, Assalamualaikum. So you all boleh isi attendance dekat dalam WhatsApp group supaya kita tak buang masa lah. Jadi tak perlu nak panggil nama seorang-seorang kan. Okay, so sementara tu kita nak pergi kepada topik hari ni lah. Untuk SE 4260 iaitu HSP. Penghasilan pakaian komersial secara ketua. Handmade lah. Nampak? Pak. Semua okey ke? Boleh start ke? Okey, Miss. Baik. Miss. Sekejap. Before tu. Okey. So, untuk objektif hari ini, di akhir pelajaran ini, awak dapat mengenal dengan lebih mendalam lah pasal apa itu ketua, menerangkan cara penghasilan pakaian secara ketua. Ketua ni means masterpiece lah, pakaian secara handmade. Okay. Kita tengok definisi ketua dulu. Ketua adalah pakaian khas yang eksklusif. Terus selalunya pakaian ketua ni kita panggil one off. One off maknanya dia ada satu je. Kita tak buat collection, tak buat apa. Kalau collection pun very exclusive punya collection. Dia macam 12 ke bawah. Lebih kurang dalam 12 pasang ke bawah macam tu je. So tak ada ketua yang more than that. Kalau ada pun hanya untuk tujuan runway lah. Untuk tujuan runway. Itu pun selalunya dia punya collection tak sekali. Dia mungkin 8 tema asing, 8 tema asing. Tapi 88 tu, 16 kan, 16 tu adalah hak ketua. Maknanya handmade. Buat khas lah. Okay. Hak ketua ialah fashion mewah yang dibina dengan tangan dari awal hingga akhir. Tapi bukan nak kata tak boleh guna mesin langsung, masih ada penggunaan mesin tapi terhad. Mungkin hanya pada base, hanya pada sesetengah cantuman tu dia pakailah cantuman mesin. Tapi untuk dia punya finishing, dia punya embellishment, dia punya orang kata segala sebenarnya kita panggil apa? Clean. Dia punya clean, kan? Dia punya clean and finishing. Kita panggil apa? Penyudah. Penyudah bahasa Melayu. Macam tu. So semuanya dia menggunakan tangan. Macam tu. So kualitinya lebih tinggi. Walaupun jahitan tangan tapi dia bukan cincai. Dia sangat teliti punya jahitan tangan. Macam tu. Okay. Dibuat dah semestinya menggunakan kualiti kain yang sangat tinggi. Dijahit dengan penuh perhatian lah, terperinci. Selalunya dilakukan oleh penjahit berpengalaman lah, designer yang berpengalaman dan sering menggunakan masa dan teknik pelaksanaan tangan. Selalu melibatkan hand skill lah, maknanya hand skill. Dia kurang bergantung kepada mesin. Okey, sejarah hak ketua. Charles Frederick, father of haute couture, berasal daripada England, terkenal sebagai perekkal fashion pertama yang meletakkan nama pada pakaian. So sebab tu kalau diperasan nowadays kalau dibuat storyboard atau mood board, kita dah start suruh you cari keyword ataupun sebenarnya you dah boleh namakan collection ni. Macam tu. So ini maksudnya dia punya pakaian yang dah start letak nama. Macam tu. You boleh namakan collection itu. Collection apa, okay? Dengan memperkenalkan kaedah baru dari fashion iaitu
mempamerkan pakaiannya dengan menggunakan model kepada calon pembeli. Charles Frederick Worth akhirnya menjadi terkenal sebagai bapa ketua. Maknanya dia yang start dululah buat baju dan suruh manusia sebagai display punya media lah, maknanya dia pakai model macam tu. Dari situlah istilah hak ketua secara rasmi digunakan pada tahun 1908. Ingat tarikhnya, first kali hak ketua wujud pada 1908. First. Alright, pada tahun 1858, Charles Frederick mendirikan sebuah rumah fashion. So dia dah ada fashion house dengan tujuan memperjuangkan fashion mewah yang eksklusif untuk wanita kelas tinggi dan mencipta istilah pereka fashion. So before this kita tak bagi pereka fashion lah, kita hanya panggil baik macam tu. So Charles Frederick Worth adalah bapa kepada hak ketua moden, berasal daripada England dan kemudian bekerja di Perancis. Kali pertama melakukan pembarisan fashion ataupun fashion show lah di hadapan bakal pelanggan menggunakan model. Pelanggan dari seluruh Eropah dan New York bersama anaknya mendirikan, inilah nama dia punya fashion house tu. Tapi ni apa ni? France punya terms lah. Okay. Mendirikan fashion house. Tahun 1908, perkataan hak ketua pertama kalinya digunakan di dalam dunia fashion designer. Maknanya dia dah start diguna pakai lah. Before tu hanya Charles hanya yang guna lah. So 1947, industri fashion Perancis dihidupkan kembali setelah zaman Perang Kedua oleh Christian Dior dengan koleksi New Look. Yang kita belajar itu pada masa ini pakaian yang dipamerkan mempunyai banyak tema glamour berupa bahu bulat, drop shoulder lah, pinggang berpintal dengan skirt yang sangat besar. Okey, tahun 1966, YSL mengasaskan butik hak ketua, diikuti oleh Beck Harding. Lepas tu macam-macam lah nama-nama yang dinaik tumbuh macam cendawan lah 1996 ni yang memperjuangkan butik hak ketua ni. Okey. 1970, selama ini beberapa butik hak ketua mungkin dari 106 butik yang ada, hanya 19 terselamat kerana peraturan ketat yang fashion house tadi tu dan keadaan pasca perang. So perang orang dah tak tumpukan perhatian kepada fashion lah, ada lebih kepada nak menaikkan ekonomi dengan sara hidup kan, so orang dah tak peduli sangat pasal itu. Time 1970. Syarat penghasilan hak ketua. Syarat ni. Okay. Sebagai bahagian fashion hak ketua tertinggi sebenarnya termasuk dalam label yang dilindungi undang-undang. Oleh sebab itu hanya orang yang disokong oleh fashion house ni yang boleh menggunakan nama hak ketua pada pakaian mereka bentuk mereka. Asalnya macam itulah. Okey. Fashion house ni adalah terdiri dari sebuah agensi yang ditubuhkan di Paris 1868, tujuan untuk melindungi para mereka karya-karya luar lah daripada peniruan. Untuk diterima dalam persatuan fashion house ni, syarat dan kelayakan khas diperlukan. Maknanya dulu mereka ataupun designer lah, mereka fashion ataupun designer fashion sangat dilindungi oleh fashion house ni. Tapi sekarang kita dah tak ada lagi dah. Sebab tu timbul pula isu itulah ciplak-menciplak, especially dalam Malaysia kan. You pun tahu isu ciplak-menciplak tu. Sebab dulu kalau one and only maknanya orang tu dah IT kan, dia jadi intellectual property, dia dah tak boleh copy design. 4 syarat utama iaitu pakaian yang dijual mesti dihasilkan untuk pelanggan individu dengan proses mengukur pakaian sekurang-kurangnya 1 atau lebih kali sekali. Maknanya fitting pula, maknanya khas. Pakaian tu untuk orang tu je. Maknanya satu pelanggan VIP hanya untuk dia je. Okay.
mempunyai atelier ataupun bengkel di Paris yang mempekerjakan ataupun ada pekerja sekurang-kurangnya 15 pekerja dengan status pekerja tetap. Kalau you nak guna pada ketua. Kalau you perasan sekarang kan kalau you jalan-jalan kat butik kan dia orang suka letak kat dalam ketua. Tapi kalau dulu dia ada syarat untuk ketua. Bagus juga syarat ni, cuma sekarang nak tak ada kan. Okey. Mesti mempunyai 20 pekerja teknikal ataupun pekerja-pekerja mahir dalam satu atelier. Setiap tahun mesti mempersembahkan 2 koleksi mengikut musim. Spring summer dengan fall winter. Di mana dalam setiap koleksi mesti terdiri daripada 15 rekaan pakaian. Maknanya kalau tak menepati syarat ni, tak layak untuk pegang perkataan hak ketua. Okay, kelebihan hak ketua. Mempunyai reka bentuk yang sangat eksklusif. Okey lah. Maksudnya you ada certain idea tu yang diilhamkan. Let's say kata designer ni dah mengeluarkan hak ketua inspiration by burung kan. And then bukan kata lepas tu another fashion designer tu tak boleh keluar koleksi daripada inspiration daripada burung. Bukan tak boleh, boleh. Tapi idea dan konsep ni mestilah different. Maknanya inspiration boleh sama, tapi idea dan konsep mungkin lain ataupun fashion kategori dia mungkin lain. Itu je syarat dia macam tu kan. Dia tak boleh sama. And then menggunakan bahan berkualiti tinggi, itu syarat dia. Dan barang-barang yang unik lah yang jarang digunakan. Okay. Pakaian hak ketua dijahit dengan teliti oleh pereka pakaian. Di dalam dunia reka bentuk fashion, hak ketua sering disebut sebagai keunggulan fashion yang merupakan tahap reka bentuk tertinggi. Maknanya dia ada plan, struktur, mengikut kata apa, syarat lah pada itu apa semua untuk menghasilkan hak ketua. Bukan macam sekarang kalau dulu-dulu dapat ilham boleh buat baju. Kalau dulu-dulu nak jumpa kain macam kain kita kalau buat sikit lawa juga. Tak boleh pun. Hak ketua dia tak tiba dalam benda-benda macam tu. Sebab hak ketua ni dia melibatkan kata apa, planning yang sangat teliti, sangat serius lah macam tu. Sebab dia kena menitik beratkan banyak aspek macam tu. Normally lah pakaian hak ketua kelihatan megah dan artistik. Dia more like art to wear. Maknanya art yang boleh dipakai. Kekurangan hak ketua pula. Untuk dikenali sebagai rumah fashion ketua mana-mana negara, rumah fashion mesti mempunyai HQ dia dekat Perancis. Mereka hak ketua tidak boleh dituntut sendiri tapi mesti disokong oleh fashion house ni lah. Ini the first fashion house, fashion production house. Okay. Pereka pakaian mesti mematuhi syarat bahawa pakaian dari awal mesti dilakukan dengan tangan bukan dengan mesin. So itu syarat dia lah. Dia adalah orang-orang yang mengaudit bahagian ni kan. So maknanya dia memang tak boleh guna mesin macam tu. Ataupun dia mesti macam like 80% macam tu. 80% mestilah tangan. Okay. Sekarang punya syarat tak salah. Ini dulu. Okay. Mempunyai pakaian hak ketua memakan masa, means like sustain lah. Okay. And then pakaian ketua sukar dihasilkan secara besar-besaran dan dibuat dalam kuantiti yang banyak. Okay. Maknanya hak ketua ni dia tak boleh buat dalam keadaan yang banyak lah. Bila you buat dalam keadaan yang banyak, you dah guna bantuan apa-apa untuk mempercepatkan masa apa semua, dia dah tak ada nilai estetik hak ketua kat situ. Sebab tu syarat dia mesti sikit. Sebab maknanya you memang kena teliti buat ni sesuatu menggunakan tangan. Okay. So tu dia punya kekurangan lah. Dan dia sangat-sangat macam membuang masa lah kan. Every single thing nak guna tangan. Okay. Fakta tentang hak ketua. Bila cakap pasal hak ketua, of course dia tak mudah. Dia mempunyai plan dan perancangan yang sangat
dalam dan details lah. Okey, sebab dia memerlukan konsep inovasi yang terbaik untuk membuat pakaian ketua kelihatan menarik. Setiap sulaman dan butiran mutiara yang terdapat pada pakaian hot ketua mesti dipasangkan secara manual. Sebab dia adalah normally butiran mutiara yang asli lah kan. So dia kena pasang dengan baik, dengan elok, dan pasang secara manual tu meaning pasangan tangan lah macam tu. Okey. Tahap awal yang penting dalam membuat pakaian hot ketua adalah merancang tual dan prototype. Okey. Jadi tual dan prototype ni sangat penting lah. Okay. So bila contoh macam satu-satu baju ni, tual dia bukannya satu, kadang-kadang tual dia sampai 24. So dia nak pastikan yang pakaian tu betul-betul berkualiti, betul-betul menepati apa yang dia nak, semua macam tu kan. And then dalam proses pembetulan tu of course lah melalui banyak-banyak peringkat ya, macam tu. So tual saja selalu untuk menghasilkan satu baju boleh jadi sampai 20 lebih ataupun max is 6 ke 8 ke macam tu. Tak ada ni sekali buat prototype. Even kita nowadays pun banyak buat baju yang tak ada lah tual-tual tu, terus buat macam tu kan. So itu menunjukkan yang hot ketua ni sangat teliti untuk buat hot ketua ni. Okay, prototype ini kemudian akan diperbaiki dan disesuaikan sehingga grand ketua. Perancang hot ketua menyetujui semua aspek kerja keras. Okay, dia ada orang yang menjaga kualiti dia lah. Okay, setelah reka bentuk mencapai kata sepakat, maka bahan tersebut dipilih, dipotong sesuai dengan corak kertas. Kerja keras dan proses lain seperti menulang, susun, pitet, hias dengan bulu, luster, mutiara, ni semua teknik-teknik yang digunakan untuk embellishment lah. Okay. Secara tradisional, terdapat dua jenis atelier yang terlibat dalam pembuatan pakaian hot ketua. Atelier floor dengan atelier tailor. Atelier floor adalah sebuah studio yang membuat pakaian dengan siluet ringan seperti gaun malam. Okay. Kalau atelier tailor adalah rumah produksi yang membuat pakaian kot. Di samping itu ada atelier khas untuk sipin, fitted, pembuat kasut hingga perincian kecil seperti membuat butang dan zip. Dia tahap tu untuk hot ketua ni sampai dia butang tu dia ada macam department khas yang akan buat butang tu secara manual macam tu. Okey, keperluan utama hot ketua adalah pembuatan tangan, mempunyai perincian hiasan yang sangat rumit dan memerlukan waktu lebih lama untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Pakaian yang bagus, mahal walaupun dilakukan dengan tangan, jika dihasilkan biasa tidak boleh disebut ketua. Okay. Maknanya bukanlah macam kalau you jahit baju tidur you pakai tangan macam tu kan, jahit jujur je. Lepas tu you nak cakap tu hot ketua, tak juga. Okay. Begitu juga pakaian yang menggunakan Swarovski dengan harga hebat tidak semestinya disebut ketua. Kerja ketua semestinya dilakukan dengan tangan dan menjadi inspirasi. Maknanya menjadi satu you punya masterpiece, karya agung. Kalau setakat you jahit baju kurung, lepas tu you letak Swarovski, diamond, semua you jahit dengan tangan, lepas tu you nak cakap tu ketua. Tak. Okey, 3, proses pembuatan mengambil masa. Okey, membuat pakaian ketua memerlukan masa yang lama berbanding dengan jenis pakaian lain kerana hampir semua proses dari awal hingga akhir dilakukan secara manual dengan tangan. Okey. Membuat gaun atau pakaian ketua sederhana dari awal hingga akhir mungkin mengambil masa sekurang-kurangnya 150 jam. Diperlukan kira-kira 1000 jam untuk membuat gaun yang melibatkan sulaman murah dan hiasan lain. Untuk membuat gaun ketua yang paling rumit dengan titik jarum khas yang cantik, ia memerlukan masa sehingga 6000 jam. Tak kerumitan pakaian yang tinggi, banyak perincian ditambah dalam proses pemasangan yang memakan masa bermaksud bahawa proses pengeluaran setiap helai pakaian hot ketua dapat memakan waktu ribuan jam. Okey, dan of course lah hot ketua ni tidak mempunyai tanda harga.
Sedikit perbezaan dengan pakaian yang disiap pakai, pakaian hot couture biasanya tidak mempunyai label harga atau harga yang tetap. Tak. Kadang-kadang dia dijual dengan harga ikut bidaan. Bidaan, ada mungkin harga dia mengikut status, maknanya kalau orang ni pakai harga dia jadi berapa. Kalau golongan bangsawan yang nak, harga dia berapa. Macam tu, ikut. Okay. Jumlah bilangan akhir potongan kain akan dikira termasuk kos setiap bahan yang digunakan. Bilangan jam pekerja dan bilangan pekerja yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian akan mempengaruhi harga pakaian. Okay. Nanti Miss sebutkan sekali dalam subjek ni, ataupun kalau tak sempat dalam subjek ni, kita akan belajar dalam kuliah STE 3262 tu, reka bentuk fashion tu, cara nak mengira dengan betul. Okay. Cara nak mengira dengan betul dengan harga yang you nak letak sepatutnya untuk setiap design. Sepatutnya lah kalau you berani. Macam tu. Okay. Perbezaan harga pakaian. Okay. Perbezaan harga tidak terletak pada tahap kerumitan dan bahan pakaian hot couture saja. Lebih daripada itu, perbezaan harga pakaian dipengaruhi oleh tahap kerumitan model pakaian, keaslian dan dari mana fashion pakaian berasal. Hot couture tidak menjana wang. Berbanding dengan dunia fashion yang umumnya, terutamanya dunia fashion runcit yang sudah siap untuk dipakai tu, dunia hot couture sangat berbeza kerana di sinilah banyak idea revolusi muncul. Bercakap mengenai wang dan keuntungan ketika bercakap mengenai hot couture, walau sebahagian besar pakaian hot couture berharga sangat tinggi, tapi hot couture tidak dianggap sebagai perniagaan menghasilkan wang untuk syarikat. Tapi perniagaan ini dapat membantu menunjukkan kemahiran dan kreativiti rumah produksi. Maknanya diorang ni bukanlah siapa yang buat hot couture ni semata-mata orang kata nak buat duit dengan senang, tapi tak. Bukan, sebab dia mempertaruhkan otentik, taruhkan kualiti apa semua. Diorang banyak duit tapi bukanlah target diorang untuk menjadi jutawan atau billionaire apa ketak. Sebab dia mempertaruhkan skill. Dan dia biasanya jadi trendsetter, dia nak jadi ikutan, nak jadi model, role model untuk dunia apa semua macam tu. Dan bukan dia bekerja untuk menjadi jutawan semata-mata ataupun millionaire semata-mata. Okey, hot couture dapat disamakan dengan makna fashion, di mana pelaku fashion dan pasukan dapat bereksperimen untuk merealisasikan idea kreatif mereka dalam memproses bahan kain menjadi produk siap pakai yang memerlukan waktu dan pertimbangan yang teliti. Okey, keahlian hot couture level. Tidak semua pelaku fashion atau rumah fashion boleh memasuki nama hot couture sebahagian daripada nama yang mereka kerana hanya mereka yang memenuhi syarat khas berhak memakainya. Okey. So maknanya kalau jumpa sekarang butik-butik yang mana suka-suka hati letak hot couture apa semua tu, sebenarnya kalau ikutkan tu salah lah. Cuma di badan sana, badan di Perancis, badan yang terlibat tu dia tak tahu je pasal tu. Even until now tak sepatutnya kita guna perkataan hot couture kalau kita tak memenuhi syarat yang tak diiktiraf oleh mereka. Macam tu. Setiap tahun, senarai anggota hot couture akan dikemas kini oleh profesional yang berada di dalam bidang ini dan kemudian disahkan oleh Kementerian Perindustrian. Okay. Terdapat 3 jenis keahlian iaitu tetap, koresponden dengan ahli tetamu. Kalau tetap macam Chanel, Christian Dior, Jennifer Gaultier dan seterusnya itulah. Okay. Anggota koresponden iaitu rumah fashion yang berpusat di Perancis seperti Azzedine Alia, Elisa, okay, Giorgio Armani, Valentino, Versace. So itu antara yang koresponden lah. Okay. Maknanya dia HQ dia bukan di dalam Perancis. Okay. Ahli yang dijemput sementara lah, maknanya temporary punya ahli, iaitu rumah fashion yang berada di peringkat percubaan sebelum mereka mendapat label hot couture.
Maknanya dia adalah candidate. Belum jadi betul-betul ahli. Candidate. Okey, produk-produk hak ketua selain menghasilkan pakaian mewah, terdapat beberapa rumah fashion yang menghasilkan garisan set pakaian seperti minyak wangi, aksesori dan barisan kosmetik. Label-label ni macam biasalah, you pun tahu Chanel, Christian Dior, Givenchy, John Paul Gaultier, Massimo Margiela yang juga menghasilkan minyak wangi dan kosmetik. Okey, pelanggan hot ketua dengan harganya yang agak tinggi, pakaian hot ketua dapat diramalkan jika pakaian ini dibuat khas untuk pencipta fashion mewah. Bagi pelanggannya sendiri, hot ketua kebanyakannya didominasikan oleh toko-toko terkemuka. So ni antaranya lah. Okey. Dianggarkan hanya sekitar 1,000 pelanggan hot ketua yang membeli pakaian hot ketua di seluruh dunia. Tidak seperti selebriti yang memakai pakaian di kapet merah dengan pakaian hijab. Pelanggan hot ketua membayar pakaian mereka yang tidak suka memesan pakaian ataupun di tempat pakaian yang dah dipakai orang, maknanya tak selesa. Okay. Sebab kalau pakaian red carpet tu dia bukanlah yang sebenar punya pakaian hot ketua. Hot ketua ni selalu dipakai oleh golongan bangsawan. Okay. Kalau yang red carpet tu pun kategorinya adalah hot ketua, tapi dia is not a real term of hot ketua. Sebab hot ketua ni selalu kita tak sponsor, kita tak disponsor dan kita tak pinjam macam tu. Tayangan hot ketua, pertunjukan hot ketua, pameran berlangsung sekurang-kurangnya 2 tahun pada bulan Januari untuk koleksi bunga musim panas dan pada bulan Julai musim gugur. Okey, musim sejuk atau musim berikutnya. Tokoh-tokoh antara yang dijemput lah untuk runway hot ketua, Presiden Syarikat, pemegang saham, bintang yang memberi inspirasi, muse lah, ataupun selalunya macam lakon atau selebriti lah atau betul. Selalu kalau kita cari muse ni kan. Pengarang-pengarang majalah, editor macam tu. And then jemputan-jemputannya terdiri pada bisnes lah. Bisnesman atau bisneswoman. Itu sahaja untuk penghasilannya komersial hot ketua. Okey. Ada lagi satu slide, tapi slide lagi satu tu adalah sama juga slide tentang cara you buat portfolio, penghasilan portfolio. Macam tu kan, lebih kurang. Tu pun rasa ni semanggi cukup.